Hukuman lebih tegas terhadap pemandu mabuk, kajian semula Akta Orang Papa 1977 dan persoalan mengenai industri pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 antara isu yang berkumandang pada sidang pagi tadi. Untuk perkembangannya, kita bersama Ezrina Amir Hamzah langsung dari Parlimen. Ezrina, silakan. Terima kasih Nik Munirah. Pemandu di bawah pengaruh alkohol bakal berdepan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda sehingga RM150,000 jika pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 diluluskan di Parlimen. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata individu yang disabitkan dengan kesalahan itu juga boleh digantung lesen memandu sehingga 20 tahun. Katanya draft rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 akan dibentangkan untuk persetujuan Jemaah Menteri Jumaat ini. Di bawah Seksyen 44 yang baru, kita sudah mencadangkan sebagai contoh, kadar penjara maksimum ditetapkan pada masa ini ialah 10 tahun. Dengan pindaan kali ini, ia akan ditingkatkan kepada 15 tahun dan untuk kesalahan pertama dan 20 tahun jika disabitkan kesalahan bagi kesalahan yang berikut. Dan kadar denda yang dicadangkan untuk dinaikkan daripada maksimum 20,000 sekarang kepada 100,000 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan yang berikutnya kedua dia akan dikenakan denda 150. Beliau menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim di Dewan Rakyat pagi tadi. Amaran kita ialah kalau sudah mabuk ataupun mengambil alkohol jangan memandu. Dan kita tak mencabuli hak orang lain untuk minum. Tetapi bila dah minum, jangan bawa. Ini akan memudaratkan orang lain. Jadi amaran kita ialah dan mesej kepada rakyat ialah kali ini kita committed, kita nak pastikan kita menjaga keselamatan orang. Berkenaan dengan cadangan mengenakan hukuman mati bagi kesalahan menyebabkan kematian, Kementerian Pengangkutan berpendapat kes itu perlu mengikut lunas undang-undang sedia ada. Jika kanun keseksaan Akta 574 digunakan untuk menjatuhkan hukuman mati, ia perlu dibuktikan di mahkamah pemandu mabuk terbabit mempunyai niat untuk membunuh melampaui keraguan munasabah. Industri pelancongan negara dijangka mengalami kerugian kira-kira RM45 bilion tahun ini apabila pelbagai sektor di bawah industri itu terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan MOTEK, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, industri itu antaranya berkaitan penginapan, pengangkutan, makanan dan minuman, penganjuran acara serta aktiviti membeli belah. MOTEK mengunjurkan kerugian bagi segmen pelancong antarabangsa adalah melebihi RM31 bilion. Manakala bagi segmen pelancong domestik, Kementerian menganggarkan kerugian melebihi RM13 bilion. Berdasarkan statistik MOTEK bagi tempoh Januari hingga Mac 2020, perbelanjaan pelancong antarabangsa merekodkan penurunan sebanyak 41.5% daripada RM21.4 bilion pada 2019 kepada RM12.5 bilion. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Jerantut, Datuk Ahmad Nazlan Idris ketika sesi pertanyaan jawab lisan pagi tadi. Jelas Datuk Seri Nancy lagi, jumlah kerugian itu juga meliputi kehilangan pekerjaan serta punca pendapatan, ekoran aktiviti perniagaan yang tidak boleh dijalankan selain pemotongan gaji serta pembatalan tempahan produk pelancongan, tempahan hotel serta pakej pelancongan. Tambahnya, tahun ini MOTEK turut menjangkakan ketibaan dan perbelanjaan pelancong antarabangsa ke Malaysia menurun 75% berbanding tahun lalu. Kemerosotan itu telah berlaku sejak Januari lagi apabila ada negara yang telah menutup sempadan masing-masing selain mengeluarkan nasihat perjalanan untuk rakyat mereka tidak berkunjung ke Asia termasuk Malaysia ketika awal penularan COVID-19. Menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Balik Pulau, Muhammad Bakhtiar Wan Cik, Datuk Seri Nancy kemudiannya memberi gambaran yang melegakan banyak pihak. Industri pelancongan negara dijangka mula pulih pertengahan tahun depan.
Kami menjangka dari segi permulaannya pada tahun hadapan, second quarter of next year insyaAllah. Tapi pada masa yang sama itu semuanya adalah jangkaan. Cuma kita mempunyai banyak perancangan dan juga mengambil tindakan untuk memastikan pemulihan ekonomi akan berjalan lebih awal. Beliau berkata jangkaan itu dilihat realistik apabila banyak aktiviti pelancongan domestik termasuklah sektor perhotelan dan penginapan serta penerbangan yang kini sudah kembali beroperasi. Jelasnya lagi, salah satu fokus Motek buat masa ini dan pasca COVID-19 kelak adalah untuk menumpukan perhatian dan aktiviti promosi bagi melonjakkan bilangan pelancongan domestik sekaligus berupaya menampung kehilangan pelancong asing. Justru rakyat Malaysia digalakkan untuk melancong dalam negara bagi memastikan kelangsungan aktiviti dalam industri berkenaan agar ekonomi negara akan terus dapat dijana. Secara purata, Malaysia menerima 22 hingga 25 juta pelancong asing setiap bulan. Dewan Rakyat turut diberitahu Akta Orang Papa 1977 akan dikaji semula bagi menangani isu gelandangan dan pengemis di negara ini. Ia termasuk mengaktifkan semula Sekretariat Penyelarasan bagi memastikan tiada gelandangan yang tercicir, khususnya membabitkan orang kurang upaya OKU, warga emas dan kanak-kanak. Jumlah gelandangan tadi sebanyak 1,283. 87% adalah merupakan daripada lelaki dan 30% wanita, dan juga negeri yang paling banyak mencatatkan gelandangan adalah 50% daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, diikuti dengan Johor seramai 248 mewakili 20%, dan juga diikuti dengan negeri Pahang daripada negeri Sarawak 145. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan diutarakan Ahli Parlimen Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli. Menurut Datuk Sri Rina, 1,283 gelandangan berjaya diselamatkan dan ditempatkan di 23 pusat sementara di seluruh negara. Pengkelasan latar belakang juga dibuat bagi memudahkan tindakan lanjut diambil, termasuk menghantar pulang kepada keluarga sekiranya mempunyai waris. Mereka turut diberi latihan kemahiran untuk persediaan mendapatkan pekerjaan. Baiklah, sidang Dewan Rakyat kini berhenti seketika dan akan bersambung semula pada jam 2.30 petang nanti. Kembali bersama Nik Munirah di Sri Pentas. Terima kasih.